Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi nahar Ramadan walladzi sanna alaina al-qiyam fi layalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang berbahagia pengurusi Al-Fadhil Tuan Imam, Ustaz-Ustaz, seluruh EJK Surau, pegawai surau, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, yang pertama-tama dan buat selama-lama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita, alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita muslimin muslimat sekalian dalam keadaan kita dapat taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala pilih kita untuk berada di bulan yang mulia Ramadan Al-Mubarak 1435 Hijrah. Dan kalau kita tengok Ramadan ni, kalau kita ikut, lama dah kita tunggu dia, lama dah kita nantikannya. Habis Ramadan 1434 yang lepas, kita dah berazam, kita dah bercita-cita, kita dah berkeinginan nak jumpa dengan Ramadan 1435. Masuk bulan Rajab, dari bulan ke bulan kita tunggu tuan-tuan sekalian. Masuk pula dalam bulan Rajab, kita pula doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah diri kami di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Dan kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur, minta Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan diri kita agar bertemu dengan bulan Ramadan. Doa tu kalau kita cari, tu ada dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita minta ke Allah, minta Allah Ta'ala panjangkan umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu kita tengok pula, sedar tak sedar, suka ke kita tak suka, mau ke kita tak mau, pagi ni kita dah berada di pagi yang ke-22 kan? 2 Ramadan dah, tuan-tuan sekalian. 22 bermakna lebih kurang 8 hari lagi kita nak tembuhi Ramadan tersebut. Bermakna lebih kurang 8 hari lagi kita akan bertamu dalam bulan Ramadan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang rindukan Ramadan tadi, maka dia akan berasa sedih, dia akan rasa duka cita dengan pemergian Ramadan tersebut sehari demi sehari. Kalau awal Ramadan dulu, dia rasa seronok, dia rasa gembira, dia rasa suka dengan kehadiran Ramadan.
Tapi di saat akhir Ramadan dia akan merasa sedih, tuan-tuan sekalian. Orang beriman sungguh-sungguh kepada Allah, dia akan rasa duka cita dengan pemergian Ramadan tadi. Kita tengok suasana, tuan-tuan sekalian, suasana Ramadan ataupun ambang Ramadan tersebut. Kalau di Malaysia kita tahu suasana ada macam mana bila berada di ambang Ramadan ataupun masuk bulan Ramadan. Kita tengok belah tuan-tuan. Kita tengok belah Indonesia ni, saya duduk di sana dulu 4 tahun. Jawa Timur, duduk belah Jawa Timur lebih kurang 4 tahun. Mengaji kat sana tuan-tuan, suasana puasa tu lebih kurang. Kalau pagi-pagi kita tengok, pagi-pagi waktu sahur, masjid surau dia akan apa? Dia akan buka, dia guna speaker ni luar, tuan-tuan sekalian, dia gerak orang macam sahur. Kadang-kadang ada orang pusing kampung pula yang rajin tu, anak-anak muda di pusing kampung, sahur dia panggil, sahur gerak orang macam sahur. Kalau kita tengok sinetron dalam Indonesia, ada orang lagu tu dah suasana dia. Kalau surau-surau, masjid-masjid dia gerak lagu tu juga, sahur terus makan sahur dia kuat. 3:30 pagi dia gerak dah. Kemudian nak masuk subuh, lebih kurang 10 minit lagi nak masuk subuh, dia beringat lagi, buka lagi speaker surau masjid, dia panggil lagi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, baca doa lepas makan. Bermakna dia beringat kat kita suruh berhenti makan, bukan suruh tambah makan. Dia suruh berhenti makan sebab itu peringatan nak masuk subuh. Itu antara suasana dia. Kalau di belah negara Arab, contoh kita sebut belah negara Arab, bila ada di ambang Ramadan ataupun bermulanya Ramadan, mereka ada ucapan dia tersendiri. Jumpa kawan-kawan di tepi jalan, jumpa sahabat-sahabat di masjid, jumpa sahabat-sahabat di pejabat, di mana-mana sahaja, mereka ada ucapan tersendiri. Jumpa selisih ke Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Seronoknya tu ada di ambang Ramadan, seronoknya Ramadan tu nikmat. Ramadan Karim disebut, Ramadan yang mulia, Ramadan yang mulia. Yang dengar ucapan tadi dia balas balik pula. Dia balas balik, dia kata Allahu Akram, Allahu Akram, Allah Maha Mulia, ataupun Allah lah yang paling mulia. Dia main dengan apa? Dia main dengan isim tafdil. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kita bukan mengaji bahasa Arab, di mana-mana kita mengaji bahasa Arab, isim tafdil. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, isim tafdil. Allahu Akram, Allah Maha Mulia. Itu belah negara Arab. Pagi ni kita nak try tuan-tuan belah kampung tersusun. Nak tengok seronok tak seronok dengan Ramadan tuan-tuan. Suka tak suka dengan Ramadan. Gembira tak gembira dengan Ramadan yang berbaki lebih kurang 8 hari. Selain daripada itu kita nak apa? Tajdid, nak renew tuan-tuan sekalian, nak perbaharui kita punya semangat berpuasa yang ada lebih kurang 8 hari lagi. Itu saya sebut satu surau. Ada satu surau tuan-tuan. Kita kalau biasa tarawih dalam surau, dalam masjid, ada satu tempat tu ada tarawih bawah kemah, tazkirah pun bawah kemah. Bukan sebab tak ada surau, surau disebabkan surau dah dapat kecil uzang, ada robohkan nak bina surau baru. Sementara surau baru nak siap, dia bersemayam bawah kemah. Kita pun pilih di situ, mereka jemput, kita tarawih tazkirah semua. Belah sini juga belah Tasik Kulukong. Belah Tasik Kulukong juga. Bila dekat dengan Tasik Kulukong, dia dekat dengan Kampung Senaman. Sini jauh sikit pada Kampung Senaman. Di situ dekat dengan Kampung Senaman.
Bila dekat dengan kampung Selamat, di sana ada apa tuan-tuan sekalian? Di sana ada Cadbury dia. Cadbury tau. Lagi orang sebut Cadbury lah. Ataupun dia pun sebut Very ataupun paling lambut atau bagi babi tu. Ada kadang babi cukup besar di kampung Selamat. Jadi bila kita tengah tarawih, tuan-tuan sedang bawa kemah, dia main aroma Cadbury tu masuk dalam kemah kita. Bawa dah waktu tarawih tu bau tu terus sekalian. Kemudian waktu tazkirah pun jemaah angin tolak dalam kita bau lagi bau tu lah, bau Cadbury tu. Bau babi tu tuan-tuan. Bukan nak sebut pasal bau tu, tapi nak sebut pasal jemaah yang tu bawah kemah tadi. Walaupun sembahyang bawah kemah terbuka tuan-tuan, ada bumbung saja. Walaupun bertazkirah bertarawih bawah kemah, bila kita sebut Ramadan Karim, dia pun semangat. Allahu Akram, Allahu Akram, semangat. Ramai tuan-tuan sekalian. Dalam surah tu lebih kurang adalah malam tu 200 orang. Orang ramai dalam kedai bawah kemah. Semangat tuan-tuan macam ada 2,000 orang. Makna pagi ni tuan-tuan kena lebih semangat pada jemaah tadi. Tuan-tuan alhamdulillah tu bawa bumbung dalam surau, kipas semua, aircon pun semua alhamdulillah. Nak bandingkan jemaah tadi bermakna tuan-tuan kena lebih semangat nak tunjukkan kita punya keseronokan duk ada dalam bulan Ramadan. Kita nak tajdid tuan-tuan sekalian, nak renewkan kita punya semangat nak berpuasa, nak temui Ramadan yang ada 8 hari lagi insya-Allah. Saya sebut Ramadan Karim. Tuan-tuan puan sahut balik Allahu Akram. Bagi semangat. 3 kali sudah tuan-tuan. Bagi hilang kita punya mengantuk juga pagi tadi. Kita di mungkin tuan-tuan puan kemudian di surau ada ataupun di rumah mengantuk juga ada. Kita bagi hilang sikit, kita halau kita punya mengantuk insya-Allah. Ramadan Karim, Allahu Akbar. Ramadan Karim, Allahu Akbar. Ramadan Karim, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Moga-moga ucapan tadi keluar pada mulut kita, dengar di telinga kita tuan-tuan, masuk dalam hati. Moga-moga dia jadi semangat untuk berpuasa nak temui Ramadan tuan-tuan sekalian yang ada seminggu lebih lagi insya-Allah. Kalau kita tengok perlumbaan lawan lari, track tersebut kita tengok orang tu ada tu lomba lari dalam track tu, bila nak sampai garisan penamat dia bertambah laju, bukan bertambah loy ataupun bertambah ceroy dia punya lari dia. Loy belum tahu fahamlah loy ceroy itu. Bulan Selatan pun dah mula faham ceroy itu tuan-tuan, sebab ada ustaz ceroy di belah sana. Saya dulu mula sama orang ni ceroy dia apa faham lah, dulu tak faham. Kita sebut di sana tuan-tuan song pun tak faham. Mungkin ada masa datang, kita maaf. Kita dah kuliah belah sana juga bulanan, kuliah belah Selangor, belah KL, kita turun tiap bulan tuan-tuan sekalian. Kita kuliah di sana tak apa pandai nak bawa lahjah atau pelet belah selatan. Tergeliat lidah tuan-tuan. Tergeliat lidah kita bawa kita punya kuliah kita pun bahasa kita bawa bahasa utara kita. Jadi bila kita keluar bahasa utara yang tak pernah didengar. Contoh kita sebut kadang-kadang sebut song. Ada setengah tak faham dan jangan tengok kita. Dia song. Kita sebut song tu sahur. Sebut tongkoi. Tongkoi pun tak faham. Setengah orang tak faham apa tu tongkoi. Kita sebut tongkoi tu batang kayu dia berputulit. Dia punya makna banyak. Tongkoi tu batang kayu. Kalau di belah utara, di market minta ikan tongkoi pun ada, ikan kayu pun ada. Boleh faham betul sekali. Nampak tadi? Apa itu sebut tadi? Ramadan. Bila kita ada di perlombaan lawan lari, contoh dia di permulaan kita lari laju, di pertengahan pun kita laju, di akhir track tersebut kita semakin laju sebab kita nak menang di dalam perlombaan tadi. Begitu juga dalam Ramadan. Bila Ramadan semakin berakhir, makna
hamba-hamba yang berada di perlumbaan Ramadan, bermakna dia kena lebih laju, lebih legak nak raih kemenangan di akhir Ramadan tersebut. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan sedang? Sebab apa mula-mula kita kena seronok dengan kehadiran Ramadan, dengan bertamunya kita dalam bulan Ramadan? Sebab Ramadan kita tengok dia sediakan medan ataupun lapangan yang luas kepada sesiapa yang nak cari rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersedia banyak dalam bulan Ramadan. Maka carilah kita rahmat Allah yang banyak dalam bulan Ramadan tadi. Pasal kita bersandarkan sentiasa berhajat, memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang ada di muka bumi Allah ni, muslimin muslimat sekalian, sentiasa berhajatkan, memerlukan, bersandarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengoklah pagi ni pun tuan-tuan sekalian muslimin muslimat, kita boleh main surau, alhamdulillah. Boleh main surau, boleh jalan main surau pagi ni sembahyang subuh jemaah. Kemudian boleh pula duduk dengan kuliah subuh. Sebab apa tu? Sebab kita dibimbing dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebab kita bangkit awal. Kalau dikirakan, kalau kita kira nak boleh main surau pagi ni sebab kita bangkit awal, ramai lagi yang bangkit awal tuan-tuan sekalian, tapi tak dapat jejakkan kaki dalam surau sebab tidak dibimbing dengan rahmat Allah. Begitu juga kalaulah kita kata kita boleh main surau pagi ini disebabkan kita sihat. Kita tak sihat tak mana pun, ramai lagi sihat dari kita tuan-tuan, tapi tak dapat juga datang ke rumah Allah disebabkan kesihatan tidak dibimbing dengan rahmat Allah. Kalau kita kata pula boleh main surau disebabkan ada masa lapang, ada kesempatan, masa free water hari Ahad, pagi Ahad cuti, ramai lagi tuan-tuan sekalian yang bermasa lapang, yang ada kesempatan cuti pula pagi Ahad, tapi tak dibimbing dengan rahmat Allah, tak dapat juga main ke rumah Allah. Masa lapang tersebut perlu dengan bimbingan rahmat Allah juga. Dan kalau kita kata boleh main surau pagi ni disebabkan rumah dekat dengan surau, itu pun salah anggap juga, sebab ramai lagi sahabat-sahabat kita rumah dekat dengan surau tapi tak dapat hadirkan diri dalam rumah Allah pagi ni tuan-tuan. Sebab apa? Disebabkan tidak dibimbing dengan rahmat Allah. Sebab tu semua manusia, tambah kita sebagai orang yang yakin akan janji Allah, maka kita sentiasa berharapkan, memerlukan, bersandarkan kepada rahmat Allah. Kita tengoklah, nak gerakkan jari ni pun nampak macam remeh, jari je pun bukan susah nak gerakkan dia. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jari nampak senang kita nak gerakkan pun tak mampu nak gerakkan dia, dia pun kaku sebab tanpa rahmat Allah. Ataupun jantung kita yang terbang darah kita tuan-tuan sekalian, tanpa rahmat Allah juga dia pun tak mampu nak pam darah yang ada dalam badan kita. Ataupun kelopak mata ni nampak macam remeh, nampak macam ringan, tak ada apa nak pejam celitkan dia. Kena ingat, tanpa rahmat Allah, kelopak mata pun kita tak mampu nak gerakkan dia. Nampak? Bermakna semua tuan-tuan sekalian, semua kita bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita tak boleh sombong, tak boleh putus dengan rahmat Allah. Kaya macam mana pun kita, hebat macam mana pun kita, ada kuasa macam mana pun kita, kuat macam mana pun kita, tanpa dibimbing dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak guna kita punya kekayaan, tak guna kita punya kekuatan, tak guna kita punya kekuasaan, kehebatan tersebut. Sebab tu bulan Ramadan muslimin muslimat sekalian, dia sediakan medan yang luas kepada sesiapa nak cari rahmat Allah, maka carilah kita rahmat Allah yang banyak dalam bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kat kita semua jangan putus daripada rahmat Allah. Maka bertepatan dengan bulan Ramadan juga muslimin muslimat sekalian, bertepatan dengan bulan Ramadan, rahmat Allah banyak turun di dalamnya.
kita pula sedang berpuasa, maka kita ambil kesempatan tersebut untuk buat apa? Untuk banyakkan berdoa kepada Allah. Doa banyak kepada Allah. Doa kat siapa? Tuan-tuan sekalian. Selain doa untuk diri kita, ahli keluarga kita, yang terdekat dengan kita, muslimin muslimat, lagi dan doa untuk siapa? Tuan-tuan sekalian. Doa kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin yang sedang ditindas oleh musuh Allah, rejim Zionis laknatullah. Masuk beberapa pada hari dan tuan-tuan sekalian, umat Islam di Palestin diserang bertubi-tubi oleh musuh Allah, rejim Zionis laknatullah. Kita tengok petang-petang, alhamdulillah, nak buka puasa tu, kita buka puasa alhamdulillah dengan juadah-juadah yang sedap, yang enak, yang lalat, alhamdulillah. Kita tengok sahabat-sahabat kita di Palestin nak berbuka puasa, di antara mereka tak ada makanan, tak selazat kita makan, tak sehebat kita makan. Malah di antara mereka berbuka puasa dengan hidangan-hidangan ataupun juadah berupa peluru-peluru yang dihantar kepada mereka waktu berbuka, berupa peluru-peluru berpandu yang dilancarkan kepada mereka tengah berbuka puasa. Malam hari alhamdulillah kita boleh tidur nyenyak, tidur enak. Sahabat-sahabat kita di Palestin malam tak dapat tidur enak disebabkan apa? Disebabkan berada dalam ketakutan, sentiasa diserang bertubi-tubi oleh rejim Zionis laknatullah. Pagi pula kita tengok boleh bangun sahur, makan sahur pula sedap-sedap, alhamdulillah, kenyang kita. Tengok di Palestin nak sahur kadang-kadang makanan tak cukup, bahkan kadang-kadang tak ada makanan. Berpuasa di siang hari dalam keadaan tak makan sahur. Kita pula di siang hari berpuasa dalam keadaan perut kenyang disebabkan dah makan sahur pagi. Kemudian kita berpuasa dalam keadaan kita rasa lapar pun, tak rasa dahaga pun sangat, letih pun tak rasa sangat. Nak berbanding dengan sahabat-sahabat kita di Palestin, berpuasa dalam keadaan makanan sahur tak cukup, kadang-kadang makan sahur pun tidak. Di siang hari bukan setakat menahan lapar dan dahaga, bukan setakat melawan hawa nafsu, bahkan di siang hari mereka berpuasa dalam keadaan melawan musuh Allah Subhanahu wa taala, rejim Zionis laknatullah. Beza tuan-tuan. Dan ada di antara mereka siang hari ataupun pagi hari bersahur di dunia, petang berbuka puasa di dalam syurga Allah. Sebab apa? Dipilih oleh Allah bertemu dengannya sebagai syuhada. Tuan-tuan sekalian, beza dengan kita, beza. Jadi apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat? Kita tak mampu nak pergi sana. Kita bukan nak ajak pergi sana, tuan-tuan sekalian, kita pun tak mampu nak ke sana, nak angkat senjata, nak perangi musuh Allah, rejim Zionis tersebut. Tak mampu kita. Bahkan kita mungkin belum sanggup untuk jadi pemuda-pemudi ataupun hamba-hamba Allah yang berani pergi ke sana nak perangi rejim Zionis. Tak mampu kita. Apa mampu kita buat? Tak lain tak bukan muslimin muslimat sekalian, kita hantar dana kat mereka. Mereka memerlukan bantuan kita. Sebab tu ada sahabat-sahabat kita daripada pertubuhan jemaah-jemaah kita, tuan-tuan sekalian, lancarkan dana. Temu-temu lagi mai pula imam-imam daripada Palestin, Syria, tuan-tuan sekalian, mai minta bantuan kepada sahabat-sahabat kita di Malaysia, tuan-tuan sekalian. Itulah kesempatan yang boleh kita ambil, hantar dana. Siapa nak hantar dana pula? Sebab ada orang pertikai, siapa nak petik duit banyak-banyak hantar kat mereka. Kita tengok bila terjadi peperangan macam tadi, jadi peperangan, maka di sana akan berkurangan. Bukan tak berkurangan, kadang-kadang terputus bekalan makanan, tak ada makanan, tuan-tuan. Kemudian apa lagi kurang, apa lagi terputus bekalan ubat-ubatan, berkurangan. Bahkan terputus bekalan ubat-ubatan. Ada sahabat-sahabat kita ditembak bawah sebagai dia hantar ke hospital, tuan-tuan, tak mampu nak ubati, kadang-kadang tak mampu ubati dengan segera disebabkan bekalan ubatan yang kurang tadi.
Jadi sahabat-sahabat kita yang tuan-tuan sekalian untuk kutip dana tadi nak hantar ke mereka, yang mana kita yakin bahawa dana tersebut sampai ke tempat dia. Ada gunakan dana tadi membeli bekalan makanan, membeli bekalan ubatan, hantar kepada sahabat kita di Palestin. Itu yang mampu kita buat. Bantu di segi dana kewangan, hantar kepada sahabat kita di Palestin. Dan yang paling akhir yang mampu kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa kita. Nabi sebut apa? Muslimin muslimat sekalian, Nabi sebut ad-du'a'u silahul mu'min. Doa merupakan senjata orang beriman. Nabi sebut doa merupakan senjata orang beriman. Bermakna setiap orang beriman, orang mukmin tersebut ada senjata sendiri berupa doa. Maka kalau seluruh umat Islam, muslimin muslimat sekalian, bersatu dalam doa sekurang-kurangnya, berpadu dalam doa, yakinlah dengan doa tersebut yang Nabi SAW sebut sebagai senjata, mampu melumpuhkan serangan-serangan jahat musuh Allah tersebut kepada umat Islam di Palestin. Nampak? Sebab tu kita kena ambil perhatian tuan-tuan. Sebab Nabi sebut man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa, kata Nabi, yang tidak peduli, yang tak ambil perhatian, dia tak ambil kisah pun dengan urusan umat Islamnya yang lain, jadi apa jadilah di Palestin, jadi apa jadilah di Suria, jadi apa jadilah di Yaman sebagainya. Nak jadi pun jadilah, apa pun kisah. Maka orang lagu Nabi sebut man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tak ambil peduli tentang urusan saudaranya yang Islam, falaysa minhum, bukanlah dia daripada kalangan mereka. Bermakna apa? Na'udzubillah, bukanlah kita daripada kalangan orang Islam sebab kita tak ambil peduli. Ada orang lagu tu? Ada, tuan-tuan. Dia rasa jauh lagi dah Palestin, pasal apa nak ambil kisah. Jauh lagi dah mana Suria, pasal apa nak ambil kisah. Jauh lagi dah yang pun belah mana dekat Myanmar, tuan-tuan sekalian. Jadi macam-macam apa pun kisah. Kalau kita tengok yang terkini, tuan-tuan, di sana, yang pun, tuan-tuan, kaum Buddha yang beragama Buddha begitu memusuhi Islam di sana. Dia keluar rumah, tuan-tuan, keluar rumah pokok kaum Buddha ni, keluar rumah bawa apa? Bawa apa yang ada. Kalau nak bawa barang, bawa kayu, bawa ada apa-apa. Mereka jumpa orang Islam, mereka takik, mereka kata pergi mati. Di mana? Di yang tuan-tuan, yang terkini. Nampak? Mereka seboleh-bolehnya, tuan-tuan, sudah nak hapuskan seluruh umat Islam di sana. Nampak? Yang jadilah ni. Kadang-kadang kita tak ambil kisah, tak ambil peduli sebab jauh lagi, tuan-tuan. Jauh lagi, bukan dekat pun dengan Malaysia. Kalau kita buat ada sikap lagu tu, ada kita punya sikap yang tak prihatin, tak ambil peduli, takut macam Nabi SAW kata tadi, kita tak termasuk dalam kalangan umat Islam. Na'udzubillah. Sebab tu sekurang-kurangnya guna doa. Nabi sebut doa tadi sebagai senjata. Doalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita yakinlah tentang dalam bulan Ramadan pula bertepatan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Minta moga Allah Subhanahu wa taala bagi kesabaran kepada umat Islam di Palestin khususnya. Sebab kita tengok di sana ada ibu bapa yang kehilangan anak-anak mereka. Ada ibu bapa yang anak-anak ditembak depan mata. Ada ibu bapa yang anak keluar main, balik dah tak ada nyawa, tuan-tuan sekalian. Ada ibu bapa, anak-anak kecil keluar, tuan-tuan sekalian, balik kepala dah pecah sebab kena tembak dengan rejim Zionis. Ada mak, tuan-tuan sekalian, kehilangan anak. Ada suami yang kehilangan isteri. Lalu kita tengok seorang ahli parlimen Israel, dia pula buat pula suatu kenyataan yang cukup biadab, tuan-tuan. Dia kata apa? La ni, dia kata la ni tentera-tentera rejim Zionis kena serang semua wanita-wanita Islam di Palestin. Dia kata begitu sebab
Wanita-wanita inilah yang melahirkan ular-ular kecil yang menjadi musuh kita. Dia berkata budak-budak kecil orang Islam ni sebagai ular kecil tuan yang boleh menggugat mereka. Sebab tu dia sebut seorang wanita dan perempuan kita sedap ahli parlimen Israel itu, dia kata dan ni tentera-tentera rejim kena bunuh semua wanita-wanita sebab mereka tidak yang melahirkan ular-ular kecil yang bagi masalah kat kita. Sebab apa? Wanita-wanita di Palestin lah yang melahirkan mujahidin tuan-tuan sekalian mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Tengok Al-Qassam tuan-tuan. Kita tengok Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam itu bukan jarang-jarang punya jemaah nak jadi ahli tentera tersebut. Brigade Al-Qassam tuan-tuan, di antara ciri-ciri yang kita tahu lah, mereka ni kena baca Quran hari-hari. Amalan Quran main ke mulut tuan-tuan. Kurang-kurang sehari satu juz baca. Kemudian sembahyang tahajud tak boleh tinggal. Kemudian apa? Hafal hadis Nabi SAW sekurang-kurangnya 40 hadis tu. Kemudian apa lagi? Banyaklah. Kena banyakkan amal sunnah, sembahyang jemaah fardu tak boleh tinggal. Antara apa? Antara ciri-ciri seorang pejuang di dalam Brigade Al-Qassam tadi nampak. Mereka bukan sahaja menanamkan sifat berani, bahkan mereka tanamkan diri dalam diri masing-masing kekuatan rohani. Bila kekuatan rohani itu kuat, maka mereka akan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dah tak takut tentang serangan-serangan, dah tak takut peluru-peluru mai, dah tak takut tentang apa? Macam-macam serangan-serangan jahat oleh rejim Zionis. Tak takut. Sebab apa? Rohani mereka dah kuat. Nampak tuan-tuan? Siapa yang lahirkan mereka? Ibu-ibu di Palestin. Sebab tu ahli parlimen Israel tadi buat kenyataan perlu dibunuh semua wanita-wanita di Palestin. Jahat tuan-tuan. Sebab tu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kesabaran kepada sahabat-sahabat di Palestin. Moga Allah taala bagi kekuatan kepada sahabat-sahabat kita di Palestin. Moga-moga Allah taala juga bagi bantuan, bagi pertolongan kepada umat Islam di Palestin. Seperti mana Allah taala dah bagi pertolongan kepada tentera Islam di Medan Badar. Kita dengar Medan Badar. Perang Badar teruskan jadi bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah dalam bulan Ramadan. Siapa yang turun? Nabi SAW sendiri yang turun di Medan Badar tadi. Tengok antara isi doa Nabi dalam Medan Badar, dalam keadaan tentera Islam 3 orang, tentera musuh ada 1000 orang. Nabi tengok tuan-tuan, Nabi jadi gundah gulana. Nabi risau juga sebab perlengkapan senjata tentera Islam tak sehebat tentera Quraisy. Bilangan tentera pun tak ramai. Kalau diikutkan dengan bilangan tentera, maka tentera Islam memang lemah dan memang akan kalah. Tapi disebabkan kekuatan rohani mereka, tambah-tambah Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang bukan dia kuat tuan. Tengok antara isi doa Nabi minta apa? Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya ya Allah tentera Quraisy datang dengan kesombongan mereka. Mereka datang hendak mendustakanmu ya Allah, hendak mendustakan Rasulmu. Ya Allah, janjimu juga ya Allah, ya Engkau pertolonganmu juga ya Allah, yang Engkau janjikan kepada aku. Sekiranya di Medan Badar ini tentera Islam binasa ataupun kalah, tiada siapa lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini ya Allah. Itu antara isi doa Nabi. Nabi khusyuk dalam berdoa kepada Allah. Nabi begitu tinggi harapannya, harapan yang mengunung kepada Allah. Minta apa? Minta bantuan, minta pertolongan. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mai kat Nabi, wahai Rasulullah, apa yang kau minta ni wahai Rasulullah, pasti Allah Ta'ala makbulkan. Nabi dengar, Sayyidina Abu Bakar tegur Nabi, tapi Nabi buat Nabi tak hiraukan teguran Sayyidina Abu Bakar. Nabi terus bermunajat kepada Allah di Medan Badar tadi. Nabi terus dengan harapan yang tinggi kepada Allah. Kemudian dikatakan Nabi SAW terhanggu sebentar, kemudian tergerak.
Dalam keadaan terlelap tadi dikatakan Nabi SAW dibayangkan dengan pertolongan, dengan nusrah daripada Allah. Nabi nampak pertolongan turun kepada sahabat-sahabat tentang sekalian. Nabi tersedar, Nabi gembira, Nabi seronok, bahkan dikatakan Nabi tersenyum. Dan Nabi pun bergerak sebagai panglima tentera di medan Badar. Nabi bagi ucapan, Nabi bagi tasjir, semangat kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Apa ucapan Nabi? Nabi kata apa? Demi nyawa Muhammad ataupun demi nyawaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu semua wahai sahabat-sahabatku berjuang pada hari ini, bertahan mati-matian dengan tabah, maju pantang mundur, dan ada di antara kamu yang tewas, maka tempatnya adalah dalam surga Allah. Ada bagi ucapan, dan bagi ucapan tuan. Bila sahabat-sahabat tadi dengar saja ucapan daripada mulut Nabi SAW sendiri, mereka menjadi semangat, berkobar-kobar tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan mereka berperang dalam keadaan bersungguh-sungguh, bertahan, mati-matian, maju pantang mundur, dan antara mereka ada yang tewas sebagai syuhada. Dan di sini Allah Ta'ala turunkan pertolongan, bantuan, dan akhirnya umat Islam di medan Badar mendapat kemenangan daripada Allah. Bila tu? Dalam bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Allah yang sama juga tuan-tuan dalam bulan Ramadan waktu itu, dan Allah yang sama juga dalam bulan Ramadan 1435 Hijrah. Bermakna apa? Bermakna Allah Ta'ala mampu tuan-tuan memberi pertolongan kepada umat Islam di Palestin. Yang penting apa? Yang penting doa kita kepada Allah kena minta. Guna senjata kita, tuan-tuan kita sebut tadi, doalah kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuan, turunkan pertolongan kepada umat Islam saudara kita di Palestin. Seperti mana Engkau ya Allah turunkan pertolongan di medan Badar kepada tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kau turunkan juga ya Allah pertolongan, bantuan kepada saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Minta Allah Taala bantu mereka. Dan minta apa lagi tuan-tuan sekalian? Minta moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kemenangan kepada umat Islam di Palestin, khususnya di Suriah dan di mana-mana negara Islam tuan-tuan sekalian. Ya umat Islam ditindas oleh musuh Allah. Yakinlah dalam bulan Ramadan ini bertepatan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak turun, dan bertepatan juga dengan doa-doa tuan-tuan sekalian. Doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah, antaranya doa orang yang berpuasa. Kita guna kesempatan yang hebat ini, gunakan kesempatan tersebut doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pendengar tersebut, Allah Taala dengar rintihan kita, Allah Taala dengar munajat kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang Maha memakbulkan, mustajabkan doa tersebut. Allah Taala terima, Allah Taala mustajabkan doa kita, Allah Taala makbulkan doa kita insya-Allah. Jadi muslim muslimah sekalian, moga-moga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Dan di akhir Ramadan ini tuan-tuan sekalian, Nabi sebut ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran sebut surah apa? Al-Qadr juga disebut malam ada lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita tebuk dah tuan-tuan sekalian, malam tersebut malam 21 dah terlepas dah. Bermakna ada malam-malam ganjil lagi. Tuan-tuan sekalian, tebuklah kita. Moga-moga Allah Ta'ala pilih kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk berada di malam yang hebat tersebut. Fihi khairun lailatun fihi khairun min alfi syahrin. Malam yang mana Nabi sebut lebih baik daripada 1000 bulan. Moga-moga Allah Ta'ala pilih kita untuk berada di malam tersebut. Dan muslimin muslimat sekalian, moga-moga di akhir Ramadan Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala golongkan kita sebagai graduan yang keluar daripada Universiti Ramadan. Orang keluar Universiti Ramadan itu tuan-tuan dapat ijazah daripada Allah. Ijazah tersebut tertulis pula nama kita cantik,
daripada tinta emas ataupun dakwah emas, tulis simpulan dan sukulan ni dapat ijazah, dapat title minal muttaqin, golongan bertakwa kepada Allah. Itu kita nak dalam bulan Ramadan sesuai dengan hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa Allah Subhanahu wa taala sendiri mendidik kita, Allah Taala sendiri mentarbiah kita, memupuk kita secara langsung dengan ibadah puasa yang kita lakukan, nak jadikan kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah taala alam bisawab. Yang baik daripada Allah, yang maha yang kurang daripada diri saya, muslimah sekalian yang tersinggung mana-mana, saya minta ampun, minta maaf. Sebelum tu, tuan-tuan sekalian, sebelum muslimah sekalian di luar sana, kita bawa majalah ni. Mungkin tuan-tuan tak ambil lagi ataupun tak dapat lagi majalah At-Taqwa ni, ambil di luar sana ada. Ini keluaran Mahad Dakwah Al-Islamiyah. Tinggal tak banyak dah tuan-tuan sekalian, ambillah sebagai hadiah kita daripada Mahad Dakwah Al-Islamiyah. Satu lagi, tengok ada doa ni. Mungkin tuan-tuan tak dapat lagi, tak pernah ambil lagi, ambil di luar sana. Doa kemuliaan hidup dan keteterangan jiwa, ambil di luar sana. Dan satu lagi ada doa juga, doa pilihan dari Al-Quran, doa yang bermula dengan Rabbana. Banyak dalam Al-Quran doa yang bermula dengan Rabbana, tapi kalau kita pilih ada 21 doa yang kita cetak dalam ni. 21 doa yang bermula dengan Rabbana. Kalau kita hafal tuan-tuan, baca waktu sembahyang, tengok tangan sebab banyak, boleh dah kita hafal beramal. Dan kita bukan nak beramal seorang, kita juga nak bagi orang lain juga beramal. Nak buat macam mana? Kita ambil lah seorang berapa, seorang 10 ke tuan-tuan, seorang 5, seorang 10, 15 ke, tolong sebar. Kalau doa ni banyak, doa Rabbana dah tak banyak, tuan-tuan saja sikit kat dalam sana. Jadi kita ambil banyak, tak apa. Tolonglah bagi kat siapa-siapa, mereka beramal, mereka juga dapat pahala. Kita tolong sebar tadi pun dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak jual macam biasa. Yang dia sesuai di sini pun tak jual doa. Kita bagi sebagai hadiah kepada jemaah-jemaah kita. Sekiranya muslimat nak bagi sumbangan, silakan. Di luar sana kita letakkan tabung sumbangan ikhlas muslimat tersebut. Kita akan gunakan untuk kerja dakwah dan kebajikan, dan untuk pembangunan di Mahad Dakwah Al-Islamiyah pada Menara di sana tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Dan tuan-tuan sekalian, insya-Allah bulan 10 macam biasa, waktu korban kita akan ke Kamboja. Alhamdulillah tuan-tuan korban di sini ada beri pernyataan kat saya tahun lepas. Kita dah laksanakan di sana, dan saya sendiri yang turun di sana semakin lembu tersebut. Kita tak wakilkan siapa-siapa, bawa pilihan nazar, orang cari lembu tu langsung dah. Kita sendiri turun di sana, hari lembu dan kita sendiri yang sembelih. Ustaz Fahmi pun pergi sendiri, ada beberapa ustaz lagi yang pergi sendiri, Ustaz Suhaimi, Abdullah pergi sendiri di sana. Jadi tuan-tuan yang risaulah, berikat saya ke, Ustaz Fahmi ke, Ustaz Suhaimi ke, perintah korban akikah, insya-Allah kita turun sendiri bagi kepada orang yang betul-betul layak, bukan betul layak tuan-tuan, teramat layak menerima bantuan kita. InsyaAllah bulan 10 ni juga kita akan turun ke sana. Mungkin muslimat ada nak bagi penyertaan korban ataupun akikah, silakan. Borang kita tak siap lagi, minggu ni siap insyaAllah. InsyaAllah kita akan bawa ke sini, kita tinggal di sini insyaAllah. Dan mungkin juga muslimat ada fidyah atau nak bayar, boleh kita bawa ke sana. InsyaAllah saya bawa ke sana duit dalam bentuk wang tadi, kita boleh berat di sana, kita bagi-bagikan kepada muslimat di sana yang semuanya layak atau sedang menerima fidyah kita ataupun zakat ataupun apa-apa sumbangan, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tauhid. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dhikr ma nusina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya Allah. Allahumma ansurhum ya Allah. Allahumma
وانصرهم يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.